Proses pengirian undi bermula. Subsidi RM150 sebulan untuk murid prasekolah swasta yang layak. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Dan selamat petang kepada anda semua. Ya saudara, selain daripada berita tajuk utama itu tadi, hari ini juga akan kami bawakan kepada anda laporan gara-gara pikat burung, remaja sesat 12 jam dan kecekapan anggota polis Bantras Mat Rempit yang cuba meloloskan diri dari sekatan jalan raya. Juga antara paparan menarik, kanak-kanak mata biru terus menjadi tumpuan. Ya. Bersama saya Atikah Muanai masih bergandingan bersama. Ya, saya Syaril Sarapudin. Anda sedang menyaksikan berita wilayah edisi 25 April. Ya saudara, perkembangan pilihan raya Hulu Kecil Selangor. Debaran semakin dirasai penduduk Hulu Selangor khususnya apabila pusat pengundian ditutup sebentar tadi tepat pukul 5 petang sekaligus menyaksikan proses pengiraan undi bermula. Agaknya siapalah yang menjadi pilihan pengundi ya Syaril? Ya, rakyat telah menentukannya pada pengundian yang berlangsung seawal pukul 8 pagi tadi dan keputusan penuh akan diketahui pada malam ini. Seru saja bersama penyampai kita Norma Zalina Muhammad Nur di Studio Mini RTM di Kuala Kubu Baru. Silakan. Silakan Lina. Terima kasih Syaril dan Atika di Angkasa Peri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebentar tadi tepat pukul 5 petang, semua pusat mengundi ditutup. Sehingga pukul 4 petang, lebih 72% pengundi sudah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Laporan mengenai proses penjumlahan undi akan kami bawakan nanti bersama rakan setugas Khairil Nizar Muhammad Ali dari Pusat Penjumlahan Undi. Sementara itu, pagi tadi proses pengundian berjalan lancar sebaik saja pusat-pusat mengundi dibuka tepat 8 pagi. Di beberapa pusat mengundi, orang ramai mula beratur sebelum pusat mengundi dibuka. Dengan tahap keselamatan yang tinggi, keseluruhan proses pengundian berjalan dengan lancar. Pihak polis menggerakkan lebih 1,000 petugas dan beberapa helikopter bagi memastikan proses mengundi berjalan lancar. 48 pusat mengundi disediakan di 47 sekolah dan Dewan Masyarakat yang menyediakan 136 saluran mengundi. Calon BNP Kamal Naden bersama isteri turut meninjau beberapa pusat pengundian di sekitar Hulu Selangor. Semasa kunjungan ini, beliau sempat beramah mesra dengan petugas SPR dan para pengundi. Timbalan Pengerusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut meninjau proses pengundian dirasa Ampang Pecah dan sekitar Kuala Kubu Baru lega kerana tiada sebarang kejadian tidak diingini. Ini membuktikan pengundi semakin matang dan menghormati peraturan. Setakat sekarang ni saya tengok berjalan dengan baik. Nampak semuanya teratur, baik di peringkat pentadbiran keselamatan, SPR, polis dan lain-lain. Nampaknya baik. Mungkin kita sudah banyak pengalaman, kita sudah belajar daripada yang lepas-lepas. Keduanya, pengundi nampak pun tidak rasa terganggu untuk pergi keluar mengundi. Sebelum itu, beliau turut melawat pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya Rawang dan Sekolah Rendah Agama Serendah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Aziz Muhammad Yusof pula yang meninjau perjalanan proses pilihan raya di beberapa buah sekolah berkata pihaknya kecewa kerana masih ada yang degil dan ingkar arahan SPR supaya tidak mendirikan barung panas di sekitar pusat mengundi. Ini menyebabkan pihaknya terpaksa bertindak tegas. Selain tindakan lokal kami, apa tindakan yang akan polis akan ambil alih mana yang boleh, ya. Susah orang yang tidak berdisiplin ni. Kita cakap pada macam tak faham, ya. Tak ada disiplin, tak ada ikut arahan. Antara yang dilawati SRJKC King Ming, SMK Datuk Haji Kamarudin, SMK Kuala Kubu Baru dan SMK Ampang Pecah. Di laluan dan pintu masuk menghala ke pusat mengundi berhampiran, masih terdapat penyokong pembangkang yang berkempen dan tidak patuh arahan pihak berkuasa. Antara barung yang diroboh pihak polis, 2 buah barung yang didirikan berhampiran pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Bukit Sentosa. Tindakan itu bagi mengelak sebarang perkara tidak diingini berlaku.
Tapi yang keadaan yang baik ni, dia tak mau lah di sana macam ni. Bukan satu kawasan ni aja, semua kawasan ni. Okay. 6 penyokong parti politik ditahan tengah hari tadi kerana menimbulkan kekecohan di sekitar Sungai Buaya, Rawang. Ketua Polis Selangor Datuk Khalid Abu Bakar berkata sepanjang tempoh berkempen, 32 penyokong ditahan atas pelbagai kesalahan. Manakala 35 daripada 195 laporan polis yang dibuat sudah disiasat. Datuk Khalid berkata kesemua yang ditahan berumur antara 20 dan 40 tahun. Mereka ditahan di pelbagai lokasi kerana dipercayai menjadi tukang kecoh dan cuba menimbulkan kekacauan. Orang yang ditahan ni sebenarnya kita tahan dia gitu. Baru 2-3 hari tu kita tahan dia. Ni dia buat kecoh lagi. So kita tahan dia semua. Memang kita pantau dia orang ni. Daripada lingkungan 20-an lah semua. Dia tumbuknya pula seorang lelaki dan kita terpaksa tahan dia. Sungai Buaya. 5 daripada 6 lelaki yang ditahan hari ini disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Seorang lagi disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun yang sama kerana khianat. Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan yang melawat Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kubu Baru gembira hari mengundi berjalan lancar tanpa kejadian tidak diingini berlaku. So far it's all calm. Everything runs very smoothly, right? Good. So my CPU is given already, eh? Okay, puas hati. Very good, yeah. I went round, I think very smooth. So everybody is following all the laws. Very good. Okay. Thank you. So that's what we want. Lagi pelanggaran Akta Pilihan Raya 1954, kain rentang putih kononnya untuk mengajar pengundi cara mengundi yang betul yang dipasang di sekitar batang kali boleh mengelirukan pengundi. Perbuatan itu antara kesalahan yang dikesan hasil tinjauan Timbalan Pengerusi SPR Datuk Wan Ahmad Wan Omar di sekitar kawasan berkenaan. Mengelirukan. Ini aspek ni bukan aspek dari sudut pemasangan bahan kempen yang salah, bukan. Tapi dia memberi satu maklumat yang mengelirukan orang ramai dan seolah-olah kononnya satu seruan dari pihak atasan, dari pihak yang berwajib, iaitu pihak Suruhanjaya Pilihan Raya misalnya. Baik saudara, sekian bahan berita dari mini studio RTM Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Ikuti perkembangan seterusnya menerusi berita nasional jam 8 malam nanti. Dengan itu, kembali ke Angkasa Puri bersama Syahril dan Atika. Silakan. Ya, terima kasih Linda untuk perkembangan pilihan raya itu tadi. Pastinya semuanya akan terjawab malam ini, Syaril. Ya, itu semestinya. Dan kita ke perkembangan seterusnya, yang mana seorang remaja yang tersesat hampir 12 jam di Taman Negara Teluk Bahang ditemui semula semalam. Ya, Muhammad Syafiq Ismail, 19 tahun, ditemui selamat kira-kira pukul 8.55 malam. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.30 pagi semalam, Muhammad Syafiq dan seorang lagi rakannya masing-masing dari Pekan Teluk Bahang pergi ke hutan Taman Negara itu untuk memikat burung. Tetapi mangsa kemudiannya tersasar sebelum menyedari telah terpisah daripada rakannya. Menurut Ketua Operasi Penyelamat UMNO Teluk Awak, Afzai Nizam Abdullah berkata pihak berkuasa menerima panggilan kehilangan remaja berkenaan kira-kira pukul 4.30 petang. Sejurus mendapat panggilan, gerakan mencari dan menyelamat dijalankan serta-merta. Operasi penyelamat disertai pasukan bomba dan penyelamat Teluk Bahang, pasukan Ranger Taman Negara, Jabatan Pertahanan Awam Teluk Bahang yang turut disertai penduduk tempatan. Muhammad Syafiq akhirnya ditemui di kawasan Denai tidak jauh dari Pantai Keracut, namun berada dalam keadaan lemah. Dia kemudiannya dibawa pulang ke Pondok Keselamatan Taman Negara pada pukul 9.15 malam dengan menaiki bot penyelamat dan sebelum dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut.
Ya, saudara, ini pula berkenaan dengan Mak Rempit, ya. Yang mana sikap Mak Rempit yang semakin berani merempuh sekatan jalan raya yang diadakan bagi mengekang aktiviti mereka pada malam minggu gagal. Ya, kecekapan anggota polis yang bertugas menggagalkan usaha mereka yang cuba meloloskan diri. Ops cegah jenayah samsing jalan raya yang diadakan malam tadi berhampiran Dataran Merdeka berjaya menahan 6 mat rempit termasuk anggota Tentera Pelaput Antarabangsa. Anggota tentera berkenaan yang cuba meloloskan diri dari sekatan itu berjaya diberkas polis berhampiran bangunan Bank Negara tidak jauh dari tempat operasi. ASP Azmi Abdullah mengetuai operasi kira-kira 2 jam yang berakhir jam 5 pagi bersama unit penguatkuasa khas trafik Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati kesemua mereka yang ditahan tidak memiliki lesen memandu dan tamat tempoh cukai jalan. Dalam operasi itu, 155 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Ya, dan ini pula, saudara, sebuah pusat kecantikan dan spa di Kelang disyaki menawarkan khidmat seks diserbu dan 5 tukang urut ditahan pihak berkuasa. Walaupun pernah diserbu 2 kali, pemilik pusat berkenaan masih berdegil meneruskan operasi. Ya, malah Atikah, mereka cuba mengampuni pihak berkuasa dengan menggunakan lesen sah bagi perkhidmatan urut. Seorang tukang urut warga Indonesia yang ditahan mengakui akan mengenakan caj bayaran RM50 untuk pelanggan menyentuh beberapa bahagian tubuh mereka dan bayaran lain turut dikenakan untuk perkhidmatan seks. Ketua Polis Daerah Kelang ACP Muhammad Mat Yusof berkata ketika serbuan dijalankan, 7 tukang urut berada dalam bilik masing-masing bersama pelanggan. Sebaik menyedari premis itu diserbu, mereka cuba melarikan diri. Bagaimanapun, tindakan pantas pegawai dan anggota Polis Cawangan Anti Maksiat, Perjudian dan Kongsi Gelap di 7 Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang berjaya menahan 5 daripada 7 tukang urut itu. Kesemua yang ditahan berumur antara 20 hingga 30 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Daerah Kelang untuk siasatan lanjut. Ya, Polis Marin wilayah utara Pulau Pinang berjaya menahan 75 orang yang disyaki pelarian di perairan Tanjung Piandang setelah berunding hampir 2 hari di tengah laut. Ya, nasib tidak menyalahi mereka. Kesemua mereka apabila bot yang dinaiki rosak dan kegiatan itu dihidu sepasukan pihak penguasa tempatan. Pada 23 April lepas, kira-kira pukul 3 pagi sewaktu 3 bot marin yang sedang membuat rondaan, mereka terlihat sebuah bot nelayan yang rosak di tengah laut berdekatan kawasan pantai Tanjung Piandang. Mengesyaki sesuatu, anggota marin berkenaan terus pecut ke arah bot nelayan dan terkejut apabila terlihat sebuah bot nelayan yang syarat dengan penumpang berada dalam keadaan umbang-ambing. Hasil pemeriksaan mendapati kebanyakan adalah pelarian warga Sri Lanka dan tidak memiliki dokumen yang sah. Ini adalah kes pertama yang membabitkan rundingan antara pelarian dan pasukan penguatkuasa di kawasan Tanjung Piandang. Mengulas lanjut mengenai tahanan terbabit, Ketua Polis Pulau Pinang DCP Datuk Ayub Yaakob berkata status mereka belum dapat disahkan, namun kesemua mereka tidak memiliki dokumen yang sah. Ya, saudara, kami akan bawakan kembali kepada anda perkembangan terkini di Hulu Selangor kerana kami difahamkan ketika ini para petugas SPR sedang bersiap sedia di pusat penjumlahan undi di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Hulu Selangor. Ya, Khairil Nizar Muhammad Ali ada butirannya. Silakan Khairil. Terima kasih Syaril dan juga Atikah di Angkasa Puri. Saudara, petugas-petugas SPR kini bersiap sedia di pusat penjumlahan rasmi undi bagi pilihan raya kecil Parlimen P94 Hulu Selangor ini di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor ini bagi menantikan ketibaan peti-peti undi dari pusat-pusat pengundian. Dan di sinilah saudara, kesemua 136 peti undi daripada saluran-saluran yang berada dalam Parlimen Hulu Selangor ini akan dikumpulkan sebelum keputusan diumumkan malam nanti. Jadi bagi bercakap mengenai perjalanan proses pilihan raya sepanjang hari ini, bersama-sama dengan saya Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil P94 Encik Nur Hisham Ahmad Dahlan. Jadi Encik Nur Hisham, secara keseluruhannya selepas proses pengundian bermula jam 8 pagi tadi sehingga jam 5 petang, bagaimana Encik Nur Hisham sebagai Pegawai Pengurus melihat perjalanan proses pengundian ini? Alhamdulillah, saya tengok perjalanan licin sekali dan perkara yang baik semuanya berlaku. Hanya cuma 2-3 yang kecil-kecilan yang berlaku lah, tapi dapat diatasi dengan segera oleh pihak SPR.
Secara keseluruhannya keadaan dah terkawal sepanjang terkawal dan dalam keadaan baik dan cuaca pun baik hari ini, alhamdulillah. Jadi mungkin ada peratusan terkini pengundi yang keluar sepanjang hari ini. Ya, sehingga pukul 4 tadi sebanyak 73% telah dikira dan insya-Allah antara pukul 5-5.30 kita tahulah berapa banyak jumlah pengundian tersebut. Jadi Encik Nur Hisham, mungkin boleh Encik Nur Hisham ceritakan bagaimana perjalanan proses yang akan berlaku selepas pusat-pusat pengundian itu ditutup. Okey, sekarang ni selepas pukul 5.30 mereka akan buat pengiraan oleh ketua-ketua tempat mengundi dan selepas selesai mereka akan bawa kotak-kotak mengundi itu ke tempat ini sebab perjumlahan undi. Di sinilah kita akan secara official akan mengisytiharkan keputusan dari 136 tempat mengundi itu. Jadi pukul berapa agaknya kita jangkakan kita akan dapat keputusan secara rasmi itu? Jika sekiranya tak ada apa-apa halangan, kalau mengikut pihak SPR ialah antara 9 dengan 9.30 insya-Allah. Terima kasih Encik Nur Hisham. Itu dia saudara, Encik Nur Hisham Ahmad Dalan, Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi Parlimen bagi Pilihan Raya Kecil P94 Hulu Selangor ini. Seperti yang telah dinyatakan, proses pengiraan undi akan bermula di pusat-pusat pengundian kira-kira jam 5.30 petang nanti dan dijangkakan keputusan akan dapat diketahui sekitar jam 9 hingga jam 9.30 malam nanti. Jadi untuk itu saudara, pastikan anda terus setia bersama dengan TV1 kerana kami akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa perkembangan terkini Pilihan Raya Kecil Parlimen P94 Hulu Selangor ini. Sementara itu kita kembali dulu ke Angkasa Puri bersama Syahril dan Atika untuk berita selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Khairil dari pusat penjumlahan undi itu tadi. Dan seterusnya kita akan bersiaran langsung ke studio mini Negeri-Negeri untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini berita wilayah. Ya, selanjutnya nantikan selepas ini. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan dari Sabah yang mana kira-kira 80,000 mengunjungi pesta Regata Lepa yang berlangsung selama 3 hari di Semporna untuk melihat keyuran pesta berkenaan. Laporan lanjut, kita terus berlintas langsung bersama rakan penyampai Emran Azmi Rosli di Kota Kinabalu. Ya, silakan Emran. Silakan. Terima kasih Syahril dan Atika di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perayaan Regata Lepa bukan sekadar menjadi platform untuk mengetengahkan kebudayaan tradisi masyarakat Bajau Semporna, malah menjadi pemangkin memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, pesta itu juga merupakan pemangkin terhadap ekonomi sosial dan budaya negeri Sabah yang perlu dihayati bukan sahaja di kalangan masyarakat Bajau di Semporna, malahan seluruh rakyat negeri ini. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Pesta Regata Lepa Semporna ke-17 di Padang Pekan Semporna. Teks ucapannya dibacakan Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Haji Nasir Tun Haji Sakaran. Upacara penutupan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Ahmad Shah bin Abdullah. Lebih 80,000 masyarakat banjiri kawasan Padang Pekan Semporna menyaksikan pesta yang berlangsung 2 hari itu. Katanya tema Regata Lepa tahun ini, Regata Lepa, lambang keunggulan seni budaya satu Malaysia. Amat tepat pada masanya kerana rakyat berbilang kaum sama-sama menganggap pesta itu bukan hanya bagi masyarakat Bajau Semporna, malah untuk seluruh lapisan masyarakat. Terdahulu Menteri Kemajuan Bandar dan Wilayah yang juga Ahli Parlimen Semporna, Datuk Seri Syafi'i Haji Abdal berkata, Regata Lepa merupakan pemangkin
mungkin kepada industri pelancongan dan perkembangan kraftangan sempurna. Beliau menambah selain populariti Pulau Sipadan, Mabul dan Kapalai, 3 lagi pusat pelancongan baharu telah dikenal pasti, iaitu Galeri Tun Sakaran di Pekan Sempurna, Galeri Nisan Kayu di Pulau Omadal dan Tapak Arkeologi Bukit Tengkorak yang merupakan kawasan prasejarah. Masyarakat perlu memberikan kerjasama supaya tidak menebang tumbuh-tumbuhan, terutama pokok bakau sedia ada untuk memastikan keberkesanan penjagaan dan pemeliharaan ekosistem. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, masyarakat perlu turut sama memupuk sikap suka menanam pokok untuk memelihara alam sekitar dan menjaga kebersihan. Langkah itu juga dapat membantu melepaskan oksigen ke udara untuk kegunaan manusia dan haiwan. Datuk Abdul Rahim berkata demikian ketika menyempurnakan perasmian program Arakan Alam Sekitar dan kempen Bumi Hijau di Landong Ayang, Kudat. Katanya pokok bakau merupakan antara benteng utama terhadap kesan ombak yang boleh menghakis pantai serta ancaman tsunami. Sehubungan itu, Datuk Rahim yang juga ahli Parlimen Kudat mengajak rakyat supaya sentiasa mengutamakan kebersihan bagi mengelak serangan penyakit bawaan nyamuk dan tikus. Katanya nyamuk merupakan pembawa penyakit malaria, denggi dan chikungunya, manakala kencing tikus membawa penyakit yang menyerang otak manusia. Dalam majlis itu, Datuk Abdul Rahim turut mengumumkan pembinaan sebuah Dewan Serbaguna di Kampung Landong Ayang. Beliau berharap penduduk setempat menggunakan sepenuhnya Dewan Serbaguna itu untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan gotong royong. Sementara itu, di Pantaran Mesra RTM Kota Kinabalu, hampir 500 peserta telah menyertai uji bakat pertandingan nyanyian anjuran RTM yang membabitkan 5 kategori, iaitu bintang klasik, bintang Piramli, bintang Saloma, bintang remaja dan bintang kecil. Penerbit penyelaras bagi kawasan Pantai Barat, Norin Ahmad berkata, uji bakat yang diadakan setiap tahun itu antara lain bertujuan mencungkil bakat-bakat baru seni suara di negeri ini di samping memertabatkan perkembangan industri muzik tanah air. Beliau juga berpuas hati dengan penyertaan yang sangat menggalakkan tahun ini sekaligus mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Katanya unit hiburan dan muzik RTM Sabah telah mengadakan sesi uji bakat di sekitar negeri Sabah sejak 10 April lalu. Walaupun uji bakat terakhir ini hanya ditumpukan kepada peserta dari kawasan Pantai Barat dan Kota Kinabalu, namun ramai peserta dari luar daerah Kota Kinabalu menyertai uji bakat berkenaan yang berakhir pada pukul 6 petang ini. Bagaimanapun katanya, sekiranya masih ramai peserta yang mendaftar, ia akan diteruskan sehingga malam ini. Sekian bahan berita wilayah dari Kota Kinabalu untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Syahril dan Atika di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Imran dari Sabah itu tadi. Pelbagai program dari Sabah hari ini, Atika. Baiklah saudara, seterusnya kita ikuti perkembangan dari Kuching pula, yang mana Kuching akan menjadi bandaraya perubatan apabila pusat perubatan pelancongan yang dicadangkan di Kota Samarahan siap dibina. Untuk butiran lanjut, kita bersama Malisa Sehari di Kuching. Ya, silakan Malisa. Terima kasih Syaril dan Atika di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Haji Abdul Teck Mahmud berkata kerajaan negeri telah memperuntukkan sebidang tanah berdekatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di bahagian Semarahan bagi tujuan itu. Tan Sri Haji Abdul Taib mengumumkan demikian pada majlis pelancaran projek Laila Taib Smile of Hope dan laman sesawang rasmi Konferens Ortodontik Asia Pasifik 2014 di Kuching. Beliau berkata pelaksanaan dengan usaha sama pihak swasta diadakan sebagai menyahut saranan kerajaan persekutuan meningkatkan perkhidmatan perubatan di negara ini ke standard antarabangsa. Tambahnya, kerajaan juga akan terus memastikan rakyat negeri ini mendapat perkhidmatan perubatan yang lebih baik, terutama golongan yang memerlukan dan kurang bernasib baik. Mengenai projek Laila Taib Smile of Hope, Tan Sri Taib memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan membantu dan memastikan ianya mencapai kejayaan. Projek yang diperkenalkan Persatuan Pakar Ortodontik Malaysia itu bertujuan membantu masyarakat kurang berkemampuan mendapat rawatan pergigian secara percuma. Pada majlis tersebut, Tan Sri Taib mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk projek tersebut. Sementara itu, Cahaya Mata Sarawak CMS, Yayasan Laila Taib serta seorang individu turut menyampaikan sumbangan RM50,000 masing-masing.
MSM 2010 yang bermula 20 April akan berakhir esok. Namun demikian, aktiviti pendidikan pelaburan semakin rancak diatur dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Antaranya pertandingan mewarna dan persembahan hibur didik bersama Alung Bijak serta program Ikon Inspirasi bersama Kanang Anak Langkau. Untuk laporan lanjut MSM 2010, kita terus ke padang letak kereta Wisma Bapa Malaysia Petrajaya bersama Zamil Idris. Silakan Zamil. Bersama PNB. Terima kasih Melissa. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Zamil Idris dan saya sekarang berada di tapak lokasi MSM 2010 yang kini berada di padang letak kereta Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Dan MSM atau Minggu Saham Amanah Malaysia 2010 adalah hari yang ke-6 pada hari ini yang telah berjaya menarik ribuan pengunjung, dan di sekitar padang letak kereta Wisma Bapa Malaysia memang sesak ya sejak tengah hari tadi yang tidak putus-putus dikunjungi rakyat Sarawak. MSM 2010 telah mencatatkan peningkatan jumlah pengunjung setiap hari dan dijangka sehingga malam nanti pengunjung akan terus meningkat. Sehingga esok PNB mencatatkan dan mensasarkan lebih 150,000 orang akan kunjung MSM kali ini, dan bersama saya adalah yang berbahagia Datuk Haji Said Mohib Said Kamarul Zaman, iaitu beliau adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Ikhlas. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik, sihat. Datuk, hari ini adalah hari yang ke-6 dan di belakang kami ini memang begitu sesak sekali. Bagaimanakah sambutan yang diterima oleh Takaful Ikhlas setakat sekarang? Sambutan di Minggu Saham Amanah pada tahun ini amatlah di luar dugaan. Kalau sasaran kita untuk seminggu ini adalah 500, setakat jam 4 hari ini iaitu hari yang ke-6, kita telah pun melebihi sasaran kita dan kita telah mendapat 611 kes berbanding dengan 500 sasaran kita untuk minggu ini. Dan ini adalah merupakan MSM yang dianjurkan yang ke-11 ya. Jadi apakah kelainan yang dibawakan dari segi aktiviti yang dijalankan dan juga hadiah-hadiah yang ditawarkan kepada pengunjung di sini? Untuk pengunjung-pengunjung yang datang, kita sediakan beberapa cabutan bertuah dan kita harap akan dapat membuat cabutan itu pada jam 12 pada esok harinya. Ya. Dan sekarang ni Datuk tengah pegang ni sekarang ni iaitu kuis MSM ya. Boleh tak ceritakan mengenai kuis ni Datuk? Cabutan bertuah ini ada beberapa hadiah, dan hadiah yang pertama adalah pakej haji untuk seorang, pakej hadiah kedua adalah pakej umrah untuk 2 orang, dan 10 hadiah sagu hati sebanyak RM200 yang akan dimasukkan ke dalam akaun tabung haji. Dan bagaimanakah pengunjung yang datang sini ingin menyertai kuis ini? Mereka hanya mengisi borang ini, jawab 3 soalan yang simple, dan insyaAllah kalau bertuah, kalau bernasib baik, borang mereka akan dicabut pada esok hari. Dan akhir kata daripada Datuk untuk MSM 2010 ni? Masih ada lagi peluang untuk datang, jadi silalah datang sebelum pukul 12, tetapi Takaful Ikhlas akan terus melanjutkan, akan mempertingkatkan kegiatan kami, inisiatif kami, walaupun Minggu Saham akan tamat besok. Kita akan terus lagi meningkatkan inisiatif di Kuching, insyaAllah. Okey, terima kasih Datuk Said Mohib dari Takaful Ikhlas. Itu saja daripada saya, Zamil Idris, di tapak lokasi MSM 2010. Jadi datanglah beramai-ramai. Esok adalah hari yang terakhir untuk anda menyertai acara ini. Sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada studio, Melissa. Silakan.